warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada anda sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu ini bersama saya Nusyazwani binti Muhammad Salim sebagai moderator pada forum kali ini. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang penuh barakah dan mulia ini. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Ahli panel kita yang pertama iaitu Muhammad Zulfikri bin Rosni. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Rania Jasmine binti Syariman. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini berkaitan dengan isu-isu syariah semasa, iaitu pendermaan organ. Pendermaan organ adalah satu perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Pemindahan organ adalah satu kaedah rawatan yang tidak disebut secara spesifik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, kerana kaedah ini merupakan satu perkembangan baru dalam dunia perubatan. Tujuan utama menderma organ ini adalah sudah tentunya untuk memelihara nyawa. Prinsip-prinsip syariah yang diberikan untuk mengeluarkan fatwa mengenai kaedah pemindahan organ ini termasuklah keperluan mengatasi larangan, memilih jalan yang kurang memudaratkan dirawat dengan berikhtiar. Di Malaysia, fatwa mengenai keharusan pendermaan dan pemindahan organ telah dikeluarkan semenjak pada tahun 1972. Dari perspektif Islam, pemindahan organ diharuskan dengan syarat tidak ada cara lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi di samping itu, kaedah rawatan ini juga diharuskan sekiranya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penderma organ sekiranya penderma masih hidup. Islam juga mensyaratkan pendermaan organ dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk membantu orang lain semata-mata kerana Allah SWT. Kita sedia maklum bahawa sahabat tahun bilangan pesakit yang menderita akibat kegagalan organ kian meningkat. Namun begitu, isu pendermaan organ ini adalah sesuatu yang sukar untuk diperkatakan. Hal ini kerana terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh sistem kesihatan negara ini bagi membantu pesakit tersebut kerana jumlah penderma organ dan tisu yang amat rendah. Keputusan untuk mengizinkan penderma organ dan tisu seseorang yang disayangi apabila beliau meninggal dunia adalah bukan sesuatu yang mudah. Ia akan membangkitkan beberapa kemusykilan kepada keluarga si mati. Oleh itu, terdapat beberapa soalan yang akan kita bincangkan secara mendalam dan terperinci. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama. Bolehkah anda menerangkan tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan derma organ dan apakah jenis-jenis organ yang boleh didermakan? Dipersilakan. Terima kasih kepada seorang moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang memberikan kita kumpul dan mendengar forum yang ingin disampaikan pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Kerana berkat usaha baginda dan para sahabat, kita dapat bersama-sama merasai nikmat iman dan Islam hingga ke hari ini. Seperti yang diperkatakan oleh Puan Moderator, tajuk yang perlu kami bincangkan pada hari ini ialah derma organ. Sebelum dilebarkan lagi perbincangan ini, saya ingin mengumpulkan beberapa definisi perkataan yang berkaitan dengan tajuk hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan derma? Dalam Kamus Dewan edisi keempat Al-342, derma adalah bantuan yang berupa wang kepada kumpulan yang lain, iaitu pemberian yang ikhlas dan sedekah kepada orang miskin. Mendermakan ialah memberikan sesuatu dengan ikhlas, manakala pendermaan iaitu perihal perbuatan mendermakan, sementara penderma bermaksud orang yang menderma. Manakala organ pula bila adalah alat tubuh manusia, binatang, tumbuhan yang mempunyai tugas masing-masing yang penting. Dalam Jam Al-Wasit, organ ialah bahagian jasad manusia seperti tenaga, kaki dan juga telinga.
Dalam maksud sains pula, derma organ ialah proses memindahkan dan menggantikan organ atau tisu yang tidak berfungsi dengan organ atau tisu yang sihat dan masih berfungsi daripada organ lain. Dengan cara ini, maka kehidupan penerima organ atau tisu itu akan menjadi lebih selesa dan sempurna serta nyawanya akan terselamat. Penerimaan organ dan tisu adalah satu amalan kemanusiaan yang mulia. Apakah organ dan tisu yang boleh dimakan? Pada umumnya, organ-organ yang boleh dimakan adalah buah pinggang, jantung, hati, iaitu hippa, paru-paru dan pankreas. Tisu-tisu yang boleh dimakan adalah mata, tulang, kulit dan injap jantung. Apakah fungsi organ-organ ini apabila dimakan? Saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama ialah buah pinggang ataupun nama lainnya ialah ginjal. Biarpun terdapat rawatan alternatif iaitu dialisis, pemindahan buah pinggang merupakan kaedah rawatan yang lebih baik dari segi kos dan kualiti kehidupan. Yang seterusnya ialah kornea ataupun mata. Pemindahan kornea mampu mengembalikan semula penglihatan atau menurunkan kerosakan dan kesakitan pesakit yang mengalami masalah kornea. Yang ketiga ialah kulit. Kulit yang dinamakan boleh digunakan untuk menampai bahagian tubuh yang kehilangan kulit akibat kelecuran atau kebakaran. Ia boleh menekan kehilangan cahaya dalam badan dan risiko jangkitan di samping mempercepatkan proses penyembuhan, menurunkan kesakitan dan kesan paru. Selain itu, pemindahan tulang boleh menggantikan bahagian tulang yang rosak, contohnya disebabkan oleh barang atau akibat kemalangan. Yang terakhir, pemindahan injap jantung boleh menggantikan injap jantung yang rosak, contohnya pesakit kanak-kanak yang dilahirkan dengan masalah injap jantung, iaitu congenital. Ini bermakna seseorang berderma akan dapat mengubah kehidupan serta menyelamatkan beberapa orang pesakit. Daripada penjelasan di atas yang telah diterangkan tadi, nyatalah pemindahan organ terbukti sebagai kaedah rawatan yang berkesan untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir, termasuk pesakit kegagalan jantung, paru-paru dan hati. Maka baiklah penunjukan saya berkaitan topik yang patut saya terangkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan program ini kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudara Zulkifli atas perkongsian beliau tadi berkaitan pengertian derma organ dan jenis-jenis organ yang boleh didermakan. Jadi dapat kita konklusikan bahawa konsep pendermaan organ itu sebenarnya adalah proses mendermakan sebahagian organ atau tisu kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan organ seseorang itu untuk berfungsi dengan baik. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis organ yang boleh kita dermakan seperti yang telah diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama tadi. Sebagai contoh, buah pinggang, jantung, hati dan sebagainya. Pernahkah kita tahu bahawa seseorang yang telah meninggal dunia juga boleh mendermakan organ, apatah lagi yang masih hidup? Organ yang Allah kurniakan kepada kita boleh menjadi sumber pahala walaupun ketika jasad tidak lagi bernyawa. Oleh itu, terdapat pelbagai kepentingan apabila menderma organ tanpa kita sedari. Justru itu, bolehkah saudari Rania mengemukakan apakah kepentingan derma organ dalam dunia perubatan? Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan hujah saya pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut tentang kepentingan derma organ dalam dunia perubatan. Seperti yang diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama tadi, iaitu saudara Zulkifli, bahawa pengertian derma organ merupakan proses memindahkan dan menggantikan tisu atau organ yang tidak sihat dengan organ atau tisu yang sihat dan masih berfungsi daripada orang lain. Namun, adakah kalian tahu bahawa terdapat beberapa kepentingan yang baik dalam menderma organ? Di sini, saya ingin menerangkan terdapat beberapa kepentingan derma organ dalam dunia perubatan. Pada pendapat saya, antara kepentingan derma organ adalah
kaedah ini merupakan kaedah rawatan yang terbaik dan paling berkesan untuk menyelamatkan nyawa. Derma organ dan tisu mungkin tidak popular seperti mendema darah, namun manfaatnya sangat besar dalam menyelamatkan nyawa. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin ramai masih tidak tahu bahawa pemindahan organ adalah satu kaedah rawatan yang diharuskan dalam Islam dengan syarat tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Tambahan pula, kaedah rawatan ini juga diharuskan sekiranya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penderma organ sekiranya penderma organ itu masih hidup dan ia perlu mendapat izin dan kebenaran penderma, bukannya secara paksa. Sebagai contoh, di Malaysia, hanya penderma yang meninggal dunia secara mati otak sahaja yang boleh mendermakan organ dan tisu, manakala penderma yang meninggal dunia secara biasa, iaitu seperti jantung terhenti, hanya boleh menderma tisu. Kesannya, penerima organ dapat menggunakan organ yang diberikan oleh penderma dengan baik dan mereka juga mendapat menjalani kehidupan dengan lebih sempurna. Manakala, penderma organ mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kerana memberi kehidupan baru kepada pesakit. Oleh itu, masyarakat terutama masyarakat Islam digalakkan menderma organ supaya mendapat ganjaran pahala Allah dan kehidupan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kepentingan lain bagi derma organ dalam perubatan ialah masyarakat dapat menyelamatkan dan memberi harapan baru kepada pesakit. Hari ini demikian kerana kebanyakan pesakit organ, terutamanya pesakit buah pinggang, sedang menunggu pendermaan ginjal daripada penderma yang baik hati untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kesannya, jika mereka tidak dapat membuat pemindahan ginjal dalam masa yang singkat, nyawa mereka mungkin akan terancam dan menyebabkan kematian berlaku. Hal ini seterusnya akan meningkatkan peratus kematian disebabkan penyakit di Malaysia. Menurut statistik dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada tahun 2009, sebanyak 60% daripada kematian di Malaysia adalah disebabkan oleh penyakit dan kanser. Oleh sebab itu, dengan menderma organ, kita dapat menyelamatkan pesakit-pesakit organ, terutama pesakit buah pinggang, kerana mereka merupakan antara jumlah pesakit yang paling tinggi di Malaysia. Kesimpulannya, masyarakat digalakkan untuk menderma organ supaya pesakit-pesakit organ dapat diselamatkan dan risiko kematian awal di Malaysia juga dapat dikurangkan. Di samping itu, kepentingan lain dalam menderma organ dalam dunia perubatan ialah masyarakat dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup pesakit. Hal ini kerana jika terdapat masyarakat yang menderma organ kepada pesakit-pesakit ini, walaupun belum melakukan pembedahan, pesakit-pesakit ini akan merasakan diri mereka mempunyai harapan baru untuk kembali sihat dan menjalani kehidupan yang biasa seperti dahulu. Sebagai contoh, kewujudan bank organ dapat direalisasikan di negara kita dengan adanya sumbangan organ daripada orang ramai. Dengan adanya bank organ ini, pesakit-pesakit organ tidak perlu tunggu begitu lama untuk menjalani pembedahan pemindahan organ. Tambahan pula, bank organ yang menyimpan organ-organ penderma ini turut dapat menyelamatkan seseorang pesakit organ dalam masa yang singkat selepas dia dikesan menghidapi penyakit organ. Kesannya setiap pesakit organ berpeluang kembali sihat dengan wujudnya bank organ ini. Oleh itu, masyarakat digalakkan untuk menderma organ supaya bank organ dapat diwujudkan di negara kita untuk membantu pesakit-pesakit organ. Kesimpulannya, semua lapisan masyarakat, tidak mengira kaum dan agama,
haruslah menderma organ supaya dapat menyelamatkan pesakit-pesakit organ di Malaysia maupun di seluruh dunia. Maka tamatlah pembincangan saya berkaitan kepentingan menderma organ dalam dunia perubatan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada ahli moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Rania atas pencerahan yang sangat jelas mengenai kepentingan menderma organ dalam dunia perubatan. Dengan penerangan yang telah disampaikan tadi, dapat kita rumuskan bahawa terdapat pelbagai kepentingan menderma organ dalam dunia perubatan yang perlu kita ketahui. Antara yang disebutkan tadi adalah menderma organ ini merupakan kaedah yang terbaik dengan syarat tiada alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, pendermaan organ ini dapat memberi harapan baharu kepada pesakit untuk menjalani kehidupan dengan sempurna. Oleh itu, marilah kita sama-sama membantu pesakit yang memerlukan agar kebaikan ini dipandang mulia di sisi Allah SWT. Dari sudut pandangan Islam, pendermaan organ hukumnya adalah harus sekiranya tidak ada lagi jalan lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173, maka sesiapa yang terpaksa kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Namun demikian, kesedaran dalam kalangan masyarakat kita mengenai kepentingan menderma organ masih berada pada peringkat yang tidak memuaskan. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang menghalang mereka untuk menyokong pendermaan organ ini. Masyarakat harus membebaskan minda daripada dibelenggu dan dicengkam oleh kebimbangan menderma organ. Hadirin sekalian, dengan itu saya memperalu-alukan ahli panel kita iaitu Saudara Zulfikri untuk menerangkan sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan mungkin boleh menguraikan sedikit tentang fatwa ulama mengenainya. Dipersilakan saudara. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Pada kali ini, saya ingin membincangkan tentang sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan fatwa ulama mengenainya. Menurut kajian yang telah dibuat di negara Malaysia, Malaysia merupakan negara paling terendah daripada 68 negara lain di dunia dalam mendermakan organ. Mengapakah amalan yang terpuji ini masih rendah di negara kita? Di sini saya ingin menekan antara faktor-faktor yang memberi impak negatif terhadap kesedaran masyarakat terhadap pendermaan organ ini. Faktor yang utama menjadikan pendermaan organ ini tidak berkembang luas ialah masyarakat tidak mempunyai ilmu dan tidak ingin mengetahui sesuatu yang baru bagi mereka. Kenapa saya kata ini? Kerana menurut seorang doktor yang mengatakan bahawa banyak kajian yang dilakukan yang menunjukkan sebab utama mengapa rakyat Malaysia terutamanya Melayu tidak menderma kerana mempunyai perasaan takut kerana ianya menyebabkan kematian atau sesuatu yang tidak biasa lagi bagi mereka. Ianya tidak biasa bagi mereka kerana dia tidak tahu tentang pendermaan organ ini itu. Masyarakat Malaysia memikirkan proses pendermaan organ yang dilakukan selepas penderma itu meninggal dunia akan menyaksa jenazah. Pada akhirnya, proses pembedahan semasa mengeluarkan organ-organ yang diterima tidak akan merosakkan bentuk badan jenazah. Ada yang mengatakan proses mengambil organ antara 12 hingga 20 jam yang mengambil masanya agak lama. Ada juga yang mengatakan proses mengambil organ ini dilakukan secara kasar, umpama melampar lembu, padahal itu semuanya salah. Masyarakat tidak ingin mengetahui perkara yang sebenar sebelum menyebarkan suatu perkara iaitu proses ini dilakukan oleh kumpulan pakar terlatih. Ada juga yang beberapa kornea mata yang tidak diambil, seterusnya dibiarkan tanpa dijahit semula ataupun proses jahitan itu dilakukan seperti sambal. Seterusnya, ada yang juga penderma yang tidak memberitahu keluarganya setelah berikrar untuk menjadi antara penderma organ selepas kematian. Hal ini menyebabkan setengah keluarga terkejut dan tidak membuatkan proses pendermaan ini berlaku kepada anaknya. Walaupun pihak hospital telah memberi pelbagai hujahan yang membantu untuk meyakinkan keluarga,
Tetapi ada keluarga tetap keras kepala. Keluarga sangat percaya pada mitos yang disebarkan dalam kalangan masyarakat. Perkara ini akan membataskan proses ini, malahan akan menyebabkan anak mereka tidak dapat melakukan amalan kebaikan yang menyebabkan mereka boleh mendapat pahala ratusan bila organ tersebut membantu untuk penerima organ melakukan pelbagai ibadah yang baik. Ada juga yang mengatakan hukum penamaan organ ini adalah haram dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana perkara ini merosakkan tubuh badan. Tetapi saya di sini mengenakan fatwa ulama yang tidak menjatuhkan hukum haram kepada perbuatan penamaan organ ini, tetapi hukum penamaan organ ini adalah harus. Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat berkata, sesungguhnya kebaikan dan keburukan berbeza. Tidak dapat dikatakan bahawa padanya kebaikan saja, kerana kebaikan itu tetap ada bercampur dengan suluhan atau kemudian, sama ada sedikit atau banyak. Apa yang kita fahami adalah sesuatu itu mempunyai kebaikan atau keburukan. Penentunya adalah bergantung kepada apa yang terlebih padanya. Jika yang melebih adalah kebaikan, maka keadaan biasa mengukuhkan sebagai kebaikan. Tetapi jika keburukan yang lebih berat, maka mengikut keadaan ia adalah keburukan. Oleh itu, dalam melihat yang mana lebih berat daripada dua keadaan itu, jika jenis kebaikan lebih berat, maka perkara itu adalah diambil, dan jika jenis keburukan yang lebih berat, maka haruslah ditinggalkan. Dalam isu ini terdapat dua pandangan. Yang pertama, hukumnya ialah diharuskan. Ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa pemindahan organ manusia yang sudah mati kepada yang hidup yang memerlukannya adalah diharuskan dengan 4 syarat. Yang pertama, hendaklah orang yang diambil sebagai anggotanya telah mengizinkannya sebelum mati, dan ia adalah seorang yang berakal waras, sudah balik dan tidak ada perasaan atau telah diizinkan oleh walinya sebelum kematiannya. Yang kedua, hendaklah terbukti yang menyatakan bahawa pembelaan itu adalah berhasil pada umumnya. Yang ketiga, hendaklah dipastikan bahawa pembelaan itu semata-mata untuk berubat dan bukan untuk maksud dan tujuan lain. Yang terakhir ialah tidak ada unsur kontrak jual beli dalam pemindahan organ tersebut. Selain itu, dibolehkan dari segi syarat dalam beberapa keadaan seperti berikut. Yang pertama, mengambil organ daripada orang yang telah mati demi menyelamatkan manusia yang lain yang sangat membutuhkannya, dengan syarat hendaklah orang yang diambil daripadanya itu adalah seorang mukallaf dan telah mengizinkannya semasa hidup. Yang kedua, mengambil organ daripada binatang yang halal dimakan dan telah disembelih atau selain daripada itu dalam keadaan darurat untuk digantikan bagi manusia yang memerlukannya. Yang ketiga, mengambil sebahagian daripada badan manusia untuk menampilkan atau dipindahkan ke bahagian lain adalah daripada badannya sendiri mengikut keadaan yang diperlukan. Dan yang terakhir, memasukkan suatu benda ke dalam badan manusia seperti cara berubat daripada penyakit, contohnya besi ke tulang atau bateri ke bahagian jantung dan seumpamanya. Majma' Al-Fiqh Al-Islami berpendapat bahawa kesemua hukum di atas mengikut syarat-syarat yang disebutkan tadi adalah harus. Antara dalil yang mengharuskannya ialah oleh sebab itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia sebelumnya. Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-32. Kaedah ini disebabkan daripada nas-nas syarak yang menunjukkan keringanan, iaitu rukhsah kepada yang mudarat untuk menghilangkan kemudaratannya sekalipun hal itu adalah haram. Justru pemindahan organ dibolehkan. Pendapat yang kedua ialah tidak dibolehkan. Dalam ayat Al-Quran yang mengaksud, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Allah SWT melarang kita mencapai diri ke lembah kebinasaan. Seseorang yang tabaruk dengan sebahagian anggota jasadnya boleh membawa kepada kebinasaan, dan ini bukanlah dituntut. Perkataan taklukah dalam ayat ini merupakan lafaz umum yang memenuhi semua perkara yang membawa ke arah itu. Justru memotong anggota diri sendiri menuju ke arah hilangnya manfaat dan membawa kebinasaan.
mengikut ayat ini dengan keadaan pengajaran diambil dengan umum lafaz, bukan sebab yang khusus mengikut takrifan ulama usul umum mukminin Aisyah radhiyallahu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya mengucapkan tulang si mati sama seperti mengucapkan tulang orang hidup pada hukum Rasul. 2 ayat Ibnu Majah 151. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang hidup diharamkan mengucapkan dan merosakkan tulangnya. 2 keadaan di atas memenuhi tegahan daripada menghilangkan kemudaratan dengan seumpamanya. Inilah yang terjadi dalam isu pemidana, yang mana kemudaratan adalah daripada seseorang dihilangkan, tetapi akan berlaku kemudaratan kepada penerima organ. Di sini sahaja pencerahan tentang isu penerima organ daripada saya. Saya kembalikan suara ini kepada saudara-saudara kita. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel pertama atas jawapan yang diberikan oleh beliau sebentar tadi tentang sejauh manakah derma organ ini diterima oleh masyarakat Malaysia berserta fatwa yang jelas mengenainya. Jadi benarlah bahawa negara kita masih lagi pada tahap yang rendah disebabkan oleh pelbagai faktor. Seperti yang telah dijelaskan tadi, antara faktornya ialah tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, menganggap perbuatan ini seolah-olah menyeksa jenazah, dan ada juga segelintir pihak yang mengatakan perbuatan ini adalah haram. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya mengkaji terlebih dahulu tentang hal ini supaya dapat mengelakkan tidak persefahaman sesama masyarakat. Baiklah, kali ini saya ingin bertanyakan pendapat ahli panel kedua tentang bolehkah orang Islam menerima organ orang bukan Islam. Persilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada pendapat saya, tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam. Ini kerana organ manusia tidak bersifat Islam atau kufur. Sebaliknya, organ ialah alat yang digunakan oleh manusia bagi melaksanakan tuntutan akidah dan manhajnya untuk hidup. Apabila organ dipindahkan daripada orang bukan Islam kepada orang Islam, maka organ tersebut menjadi sebahagian tubuh badan orang Islam yang digunakan bagi tujuan menunaikan tanggungjawabnya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Dr. Yusuf Al-Qaradawi menghukumkan bahawa anggota tubuh badan orang bukan Islam adalah Islam. Ini kerana menurut beliau, perkara yang dimaksudkan Islam dan kufur seseorang itu bukanlah anggota zahir, iaitu organ yang dipindahkan, tetapi roh manusia itu. Maka tiada halangan syarak untuk orang Islam mengambil manfaat daripada organ orang bukan Islam yang didermakan. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kedua atas perkongsian yang jelas sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing secara mendalam dan terperinci. Semoga apa yang kita dapat pada hari yang mulia ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang berguna dan bermanfaat kepada diri kita. Jadi sedikit rumusan yang saya dapat simpulkan di sini. Sudah pasti pengorbanan seseorang untuk mendermakan organnya adalah begitu tinggi dan tidak ternilai harganya. Ia adalah bukti keprihatinan penerima organ dan warisnya terhadap kesukaran dan keperitan hidup yang dialami oleh insan yang lain. Malah dengan mendermakan organ selepas kematian, lebih ramai nyawa yang mampu diselamatkan. Pendermaan organ juga melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, pangkat dan harta. Islam sememangnya amat menggalakkan sifat bantu-membantu. Kepentingan menjaga kesihatan juga adalah amat utama. InsyaAllah dengan penjagaan tersebut, maka dapat menghindari berbagai penyakit yang boleh menyebabkan kegagalan organ. Di samping itu, penjagaan kesihatan yang sempurna akan memastikan organ masih berfungsi dengan baik supaya boleh didermakan kepada mereka yang amat memerlukan. Kesimpulannya, semua pihak diharapkan agar menyokong pendermaan organ ini
supaya dapat membantu dan memberikan harapan baharu kepada pesakit untuk meneruskan kehidupan dengan baik. Hal ini juga sekaligus dapat membuktikan betapa tingginya nilai kemanusiaan dalam diri kita. Baiklah, sebelum saya mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya mengalihkan kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Soalan pertama iaitu daripada saudara Firdaus. Saya ingin bertanyakan soalan kepada panel 1. Adakah pemindahan organ sama dengan penyiksaan mayat? Baiklah, dipersilakan saudara Zulfikri untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih saudara moderator. Saya akan menjawab soalan yang ditanyakan. Soalannya ialah pemindahan organ sama seperti dengan perbuatan menyiksa mayat. Pada asalnya ada sebuah hadis yang melarang melakukan penghinaan ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Islam amat menitik beratkan soal memberi penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia, baik orang Islam maupun orang bukan Islam. Perbuatan memecahkan atau mematahkan tulang si mati yang sering dikaitkan dengan menyiksa mayat seperti yang dinyatakan dalam hadis ini adalah menunjuk kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Bagaimanapun, pemindahan dan penerimaan organ bukan dilakukan kerana niat jahat atau dengan tujuan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, pemindahan dilakukan sebagai pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan organ tersebut. Memelihara nyawa ialah salah satu daripada maqasid al-syariah atau objektif syariah. Larangan yang dinyatakan menerusi hadis ini terbatal bila wujud keperluan yang lebih utama yang mengatasi larangan tersebut, iaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Niat di sebalik penerimaan organ adalah murni dan baik. Pemindahan organ dilakukan hanya apabila tiada alternatif lain bagi menyelamatkan nyawa sakit. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Soalan kedua iaitu daripada saudari Mahira. Saya ingin bertanyakan soalan kepada panel 2. Adakah wajib dalam penerimaan organ? Dipersilakan saudari Rania untuk menjelaskan tentang persoalan ini. Baik, terima kasih kepada saudari Mahira. Dari sudut pandangan agama, secara umumnya semua agama mengiktiraf penerimaan organ sebagai amalan yang mulia. Tiada agama yang menghalang penganutnya untuk melakukan kebaikan. Agama Islam melalui Majlis Fatwa Kebangsaan telah meletakkan hukum harus pada urusan penerimaan dan pemindahan organ pada bulan Jun tahun 1970. Ianya diharuskan dengan syarat tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit dan bukan untuk perniagaan, iaitu tiada unsur jual beli. Kaedah rawatan transplantasi juga diharuskan sekiranya ia tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penerima organ sekiranya penerima organ itu masih hidup. Islam juga mensyaratkan penerimaan organ dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk membantu orang lain semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya perbicaraan kami pada pagi ini, maka sempurnalah majlis forum kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir telah sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran sepanjang majlis ini dilaksanakan. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.